Okey, Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi untuk kamu semua. Apa khabar? Cikgu mengharapkan semua kamu yang berada di luar sana dalam keadaan yang sihat dan gembira, kerana dengan badan yang sihat kita dapat belajar dengan bersungguh-sungguh. Baiklah, pada hari ini kita akan memulakan pengajaran dan pembelajaran dengan bahasa Melayu tahun 4. Okey, semua murid cikgu yang berada di dalam tahun 4, silalah ambil buku teks bahasa Melayu tahun 4 dan buka buku kamu itu pada muka surat 189. Okey, ambil buku teks tahun 4 dan bukalah buku teks pada muka surat 189. Okey, seperti paparan yang kamu nampak, kita nampak sama-sama pada hari ini. Okey, tajuk kita ialah Menawan Asia. Baik. Menawan tu apa maksudnya? Dalam beberapa konteks ayat, menawan tu mempunyai pelbagai maksud. Okey, di sini maksudnya menawan Asia adalah menjuarai sesuatu pertandingan di dalam semua negara Asia. Dialah Johan, dialah yang pertama, dialah yang gemilang di Asia. Baik, untuk petikan ini sebelum kita belajar meneruskan pengajaran kita pada hari ini dengan lebih mendalam lagi, ada baiknya kita baca teks pada muka surat 189 bersama-sama dengan cikgu. Baik, kita baca sama-sama. Okey, Menawan Asia. Zara dan Dina membaca berita tentang kejayaan atlet negara. Mereka bercadang untuk membuat maklumat bergambar tentang kejayaan Muhammad Rizwan Fuzi, atlet Paralimpik negara. Zara dan Dina ni, mereka membaca berita tentang kejayaan seorang atlet negara. Atlet negara ini adalah seorang atlet Paralimpik negara yang bernama Muhammad Rizwan Fuzi, dan mereka membuat maklumat bergambar tentang kejayaan Muhammad Ridwan Fuzi. Okey, bagaimana Zara dan Nina membuat maklumat bergambar? Beginilah maklumat bergambar yang dibuat oleh Zara dan Dina, yang mana gambar di tengah-tengah ini adalah Muhammad Rizwan Fuzi, dan di sekeliling gambar Muhammad Rizwan Fuzi beberapa maklumat tentang atlet negara Paralimpik ini. Okey, baik. Kita mulakan dengan maklumat pertama yang dibuat oleh Zara dan Dina. Muhammad Ridwan Fuzi merupakan atlet Paralimpik negara. Okey, maklumat kedua. Anak Jati Perlis yang dilahirkan pada 27 September 1987. Maka Muhammad Rizwan Fuzi adalah orang Perlis dan dilahirkan pada 27 September 1987. Manakala maklumat ketiga, dikesan mengalami palsi cerebrum ketika berusia setahun. Maka ketika Muhammad Ridwan Fuzi ini berumur setahun, beliau dikesan mengalami sejenis penyakit, iaitu palsi cerebrum. Okey. Kemudian maklumat keempat, walaupun Muhammad Ridwan Fuzi mengalami palsi cerebrum, tetapi beliau telah memenangi 3 pingat emas semasa Sukan Para Asia pada tahun 2018 bagi acara 100 meter, 400 meter dan lompat jauh. Maka bila kita
mengetahui pingat emas yang dimenangi oleh atlet Paralimpik negara iaitu Muhammad Ridwan Fauzi ini, kita dapat simpulkan beliau adalah seorang yang berjiwa besar. Sangat-sangat berjiwa besar. Kenapa berjiwa besar kata cikgu? Sebab beliau telah pun mengalahkan kesemua atlet Paralimpik Asia dalam acara sukan Paralimpik pada tahun 2018 dalam acara 100 meter, 200 meter dan lompat jauh. Kita cukup bangga dengan kemenangan yang diperolehi oleh Muhammad Ridwan Fauzi ini. Dengan kemenangan itu, Muhammad Ridwan Fauzi dipilih sebagai atlet para lelaki terbaik Asia dalam tahun 2018 dengan kesungguhan, keazaman yang tinggi, dengan kemenangan oleh Muhammad Ridwan Fauzi ini dalam Sukan Paralimpik Asia 2018, beliau dipilih sebagai atlet para lelaki terbaik Asia 2018. Dan beliau juga menjadi contoh orang kurang upaya, iaitu OKU yang berlatih dengan penuh disiplin untuk berjaya. Nah, itulah kata cikgu, semangat yang besar, jiwa yang kental. Dia tidak memandang rendah pada dirinya, tapi malah tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh, berlatih, penuh berdisiplin untuk mencapai kejayaan. Di sini kita dapat pengajaran. Apapun yang kita lakukan, jika kita berdisiplin dalam semua perkara yang kita lakukan, insya-Allah pasti kita akan berjaya. Ambillah contoh yang diberikan oleh Muhammad Ridwan Fauzi ini untuk kejayaan diri kamu di luar sana. Okey, kemudian beliau juga memegang rekod dunia bagi acara 100 meter T36. Nah, betapa besarnya jiwa beliau, betapa berdisiplinnya Muhammad Ridwan Fauzi ini, kerana beliau memegang rekod dunia. Bukan senang-senang tu. Memegang rekod dunia bagi acara 100 meter T36, serta memenangi pingat emas acara 100 meter dalam Sukan Paralimpik Rio de Janeiro pada tahun 2016. Bukan calang-calang orangnya, yang bernama Muhammad Ridwan Fauzi ini. Kerana di samping memegang rekod dunia bagi acara 100 meter T36, beliau juga memenangi pingat emas acara 100 meter dalam Sukan Paralimpik di Rio de Janeiro pada tahun 2018. Okey. Dan itulah yang terakhir yang maklumat yang dibuat oleh Zara dan Dania tentang atlet Paralimpik negara yang bernama Muhammad Ridwan Fauzi. Dari segi pembacaan kita tentang beliau, kita seharusnya berusaha dengan bersungguh-sungguh, buktikan kita mampu, kerana anak Malaysia boleh. Okey, baik. Setelah kita membaca beberapa maklumat, maka apa yang penting di sini, tengok aktiviti kita pada hari ini. Aktiviti kita adalah jawab soalan di bawah. Itu yang pertama. Aktiviti pertama adalah menjawab soalan di bawah berdasarkan maklumat yang telah dibuat oleh Zara dan Nina di muka surat 189. Jika kamu menjawab soalan pemahaman ini, cikgu mahukan kamu jawab dengan menggunakan ayat yang lengkap. Soalan pertama berbunyi, siapakah Muhammad Ridwan Fauzi? Senang kan? Dengan pembacaan, dengan penerangan cikgu tadi, kamu akan dapat jawab. Jawab dalam ayat yang lengkap. Okey. Siapakah Muhammad Ridwan Fauzi? Muhammad Ridwan Fauzi ialah, jawablah
soalan itu dengan menggunakan ayat yang lengkap. Soalan kedua, dari negeri manakah beliau berasal? Nah, begitu senang soalan ni. Terang-terang ada jawapan. Cikgu sebut, melalui bacaan pun ada. Beliau berasal dari negeri? Jawabkanlah. Nombor 3. Soalan berbunyi, apakah kecacatan yang dihadapi beliau? Kecacatan yang dihadapi beliau ialah... Nah, bolehlah cari jawapan pada maklumat di muka surat 189. Soalan keempat. Mengapakah beliau terpilih sebagai atlet para lelaki terbaik Asia bagi tahun 2018? Kenapa agak-agaknya? Beliau terpilih sebagai atlet para lelaki terbaik Asia bagi tahun 2018 kerana carilah jawapan kamu di dalam maklumat tersebut. Amat senang. Dan soalan yang terakhir, pada pendapat kamu, apakah usaha beliau hingga berjaya pada peringkat antarabangsa? Nah, di sini soalan kebat. Tidak ada jawapannya di dalam maklumat yang diberikan. Pada pendapat kamu yang di luar sana, pada pendapat cikgu lain, pada pendapat kamu lain, tidak ada persamaan. Jadi, tanyalah minda kamu, kenapakah Muhammad Ridwan Fauzi ini boleh berjaya pada peringkat sehingga pada peringkat antarabangsa? Pada pendapat kamu, apa dia? Sila jawab dalam menggunakan ayat yang lengkap. Pada pendapat saya, beliau berjaya sehingga pada peringkat antarabangsa kerana carilah apakah pendapat kamu itu. Boleh kan? Senang kan? Okey. Dan kemudian bahagian yang kedua. Ini yang bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua senang saja. Zara dan Dina membuat maklumat tentang Muhammad Ridwan Fauzi seperti yang kamu nampak sebegini kan. Cikgu mahu kamu buat peta buih. Yang kedua, cikgu mengkehendakkan kamu membina peta buih berdasarkan maklumat yang telah diberikan oleh Zara dan Nina. Senang je tu. Maklumat sudah ada di sini. Tetapi cikgu mahukan kamu tukarkan maklumat ini dalam bentuk peta iting, iaitu peta buih. Itu yang kedua. Boleh? Senang kan? Nah, peta buih ini sangat senang. Kalau Zara dan Dina menampalkan gambar Muhammad Ridwan Fauzi, cikgu mahu kamu dalam ini buatlah nama beliau sahaja, kemudian buatlah dalam peta buih maklumat-maklumat ini. Itu adalah soalan bahagian B. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Soalan yang pertama, awak menjawab soalan pemahaman, soalan 1 sehinggalah soalan 5. Setelah itu, bahagian B, awak dikehendaki membina peta buih berdasarkan maklumat yang telah pun diberikan tentang Muhammad Ridwan Fauzi. Okey, harapan cikgu, penerangan cikgu cukup lengkap. Dapatlah kamu buat latihan ini. Jika dah siap, cikgu pasti bangga dan kamu juga diri sendiri bangga kerana dapat menyiapkan soalan dengan menggunakan ayat yang lengkap dan peta buih yang betul. Itu sahaja untuk hari ini. Harapan cikgu kita dapat berjumpa lagi. Orang yang bersabar dalam membuat kerja adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi.